Semua agensi kerajaan, korporat dan masyarakat setempat perlu bekerja sama bagi mengurangkan kesan banjir yang melanda di kawasan pedalaman bawah negeri ini. Ini termasuk mengkaji semula keadaan geografi di kawasan yang sering berlaku banjir dan membuat satu pelan tindakan jangka panjang bagi mengurangkan risiko banjir kepada penduduk setempat. Setiausaha Kerja Malaysian Relief Agency Sabah Alex Dennis berkata, banjir di sekitar pedalaman bawah negeri ini kerap dan sering terjadi pada setiap tahun sehingga menyebabkan penduduk terbiasa dengan keadaan itu. Beliau berkata sejak bertahun lamanya Beaufort terkenal dengan daerah yang sering dilanda banjir antara 2 hingga 3 kali setahun, termasuk yang terbaru Isnin lalu. Bagaimanapun keadaan ini tidak memadai dan pihaknya turut menggerakkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa yang terjejas di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, Alex berkata bagi mengurangkan kesan penduduk yang terjejas akibat banjir, perlunya ada kerjasama daripada pelbagai pihak. Sementara itu, mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di 2 daerah negeri ini menurun kepada 707 mangsa. Menurut laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, semua mangsa terbabit masih ditempatkan di 7 PPS di Tenom dan Beaufort. Katanya laporan itu memaklumkan semua mangsa membabitkan daripada 323 ketua isi rumah yang terjejas akibat banjir sejak Isnin lalu. Sementara itu, katanya bilangan jumlah mangsa yang terjejas akibat banjir semakin berkurangan. Berikutan beberapa kawasan telah pulih. Sejak Isnin lalu, sebanyak 56 kampung di Beaufort dan 22 kampung di Tenom terjejas akibat banjir yang melanda di kedua-dua daerah berkenaan. Manakala sebanyak 12 sekolah di daerah Tenom dan Beaufort masih belum dapat beroperasi akibat banjir setakat hari ini. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Sabah, Abidin Marjan berkata semua sekolah yang terlibat adalah sekolah rendah dan sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina. Katanya mengikut rekod diterima 9 daripada sekolah terjejas adalah di daerah Beaufort, manakala selebihnya pula di daerah Tenom. Menurutnya, semua sekolah berkenaan membabitkan seramai 1,975 murid dan pelajar yang terjejas akibat banjir kilat berkenaan. Manakala katanya guru yang terbabit di semua 12 sekolah berkenaan adalah seramai 215 guru. Berita jenayah. Cubaan seorang pengedar dada melarikan diri daripada polis ketika dihampiri di sebuah stesen minyak gagal apabila suspek berjaya ditahan bersama sejumlah dada jenis syabu kelmarin. Suspek lelaki berusia 36 tahun ditahan polis bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau jam 12 tengah hari dan merampas 152.6 gram syabu. Ketua Polis Daerah Tawau Asisten Komisioner Jasmine Husin berkata suspek yang ketika itu menunggang motosikal dihampiri oleh anggota polis kerana kelihatan mencurigakan. Tambahnya ketika dihampiri oleh anggota polis yang bertugas bertindak cuba melarikan diri namun sempat dihalang. Yasmin berkata suspek dan barang rampasan dibawa ke IPD Tawau untuk siasatan lanjut dan saringan air kencing juga mendapati positif metafetamin. Seterusnya, sejumlah pondohan atau struktur haram dipercayai menjadi lokasi persinggahan penjenayah rentas sempadan di perairan Sibogo, Pulau Bangkawan, Kudat akan dirobohkan menerusi operasi Ops Gasak Laut Siri 1 2022. Ops Gasak Laut itu akan dilancarkan pada 18 Mei depan. Berikutan terdapat pondohan tidak berpenghuni yang sudah diberikan notis pengosongan kerana dibimbangi menjadi ancaman kepada keselamatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Komander Eskom Deputi Komisioner Hamzah Ahmad berkata hasil tinjauan menerusi aset-aset udara dan pemeriksaan lapangan mendapati pondohan berkenaan semakin bertambah sejak akhir-akhir ini. Katanya hasil maklumat berisikan pondohan haram berkenaan berpotensi untuk menjadi staging point elemen jenayah membabitkan jenayah penculikan, rompakan dan penyeludupan di perairan S-Zone. Katanya dalam operasi sama pihaknya juga memastikan setiap struktur yang dibina mempunyai lesen atau kebenaran dari pihak berkuasa. Sementara itu, Hamzah berkata orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kegiatan pembinaan struktur atau bagang haram supaya menyalurkan kepada pusat operasi Eskom untuk tindakan segera. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.